Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan hari ini membentangkan belanjawan 2024 yang tertinggi setakat ini berjumlah RM393.8 bilion. Belanjawan yang dibentang merangkumi RM303.8 bilion perbelanjaan mengurus dan RM90 bilion perbelanjaan pembangunan dan RM2 bilion simpanan luar jangka. Berikut ialah rangkuman belanjawan 2024. Termasuk pendidikan tinggi, kekal menjadi tumpuan dan keutamaan kita. Kementerian Pendidikan khususnya akan diperuntukkan RM58.7 bilion. Penambahan besar RM1.9 bilion untuk menaik taraf dan menyelenggara sekolah-sekolah di seluruh negara. 930 juta kerja naik taraf bangunan. Termasuk 185 projek prasarana daif di Sarawak dan 155 di Sabah. 1 bilion penyelenggaraan semua jenis sekolah. Sekolah kebangsaan, sekolah agama, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah pendidikan khas. 26 buah sekolah baru dibina dengan kos RM2.5 bilion. Ini termasuk di Tuaran, Bintulu, Kuantan, Bandar Seri Iskandar Perak, Kota Baru, Kelantan. Tak pernah tinggal Kelantan. Kementerian Kesihatan diperuntukkan RM41.2 bilion. Satu kenaikan besar, peningkatan terbesar daripada kalangan semua kementerian. RM5.5 bilion untuk memperolehi bekalan obat, bahan guna habis, reagen dan vaksin. Walaupun saya telah mengarahkan supaya procurement ubat itu harus diteliti supaya tidak ada keterisan dan cari obatan termasuk dari rantau dan tidak semuanya harus bergantung pada Eropah dan Amerika Syarikat. Sabah dan Sarawak memang diberikan perhatian kerana kita ketinggalan dalam melaksanakan perjanjian Malaysia 1963. Maka tahun depan peruntukan persekutuan untuk pembangunan Sarawak meningkat kepada RM5.8 bilion. Manakala untuk Sabah meningkat kepada RM6.6 bilion. Kerajaan juga telah menurunkan kuasa pelaksanaan projek pembangunan di bawah RM50 juta kepada agensi teknikal. Kita telah meningkatkan pembelian khas interim untuk Sarawak dan Sabah RM300 juta ketimbang RM16 juta bagi Sarawak yang diputuskan yang tidak dikaji semula sejak 1969. Ini saya tegaskan tadi Ketua untuk menjelaskan supaya tidak ada kekeliruan. Sejak 1969 tidak dikaji semula. Kemudahan pinjaman perniagaan keseluruhannya akan disediakan untuk manfaat PMKS berjumlah sehingga RM44 bilion. Kemudahan pinjaman kecil juga disediakan dan ini melibatkan RM2.4 bilion di bawah Bank Negara Malaysia, BSN dan Tekun. Kerajaan bercadang untuk menaikkan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% ketimbang 6% sekarang. Namun agar tidak membebankan rakyat, peningkatan ini tidak termasuk perkhidmatan seperti makanan dan minuman serta telekomunikasi. Kerajaan juga akan meluaskan skop perkhidmatan bercukai meliputi perkhidmatan logistik kekal 6% dan selainnya pembrokeran, penaja jaminan dan kelab-kelab karaoke. Pengecualian cukai keuntungan modal ke atas pelupusan saham berkaitan aktiviti tertentu seperti IPO, Initial Public Offering yang diluluskan, penstrukturan dalaman dan syarikat modal teroka tertakluk kepada syarikat syarat ditetapkan. Pemberian STR akan bermanfaat 9 juta penerima atau 60% penduduk dewasa Malaysia. Peruntukan STR meningkat sebanyak RM2 bilion
atau 25% daripada 8 bilion ringgit kepada 10 bilion ringgit. Bayaran pertama STR untuk isi rumah biasanya maksimum RM300. Untuk STR 2024, bayaran pertama STR akan dinaikkan kepada RM500 yang insya-Allah akan disalurkan sebelum Ramadan. Kita telah perkenalkan sumbangan asas rahmah SARA dengan mengkreditkan ke dalam mykat 200,000 penerima STR sebanyak RM100 sebulan untuk tempoh 6 bulan. Bantuan disalurkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat melibatkan peruntukan RM2.4 bilion kepada 450,000 rakyat isi rumah, miskin tegar, warga emas, kanak-kanak dan OKU. Sebanyak RM2,000 kepada semua penjawat awam. Ini jumlah tertinggi dalam beberapa tahun yang lalu. Grade 56 ke bawah termasuk lantikan kontrak. Dan RM1,000 kepada semua jawatan utama sektor awam, melibatkan semua polis, bomba, tentera, angkatan bersenjata, seluruh anggota beruniform. RM1,000 turut dipanjang kepada semua pesara kerajaan, veteran berpencen, veteran tidak berpencen. Dan ini dibuat sekaligus pada akhir Februari untuk menghadapi bulan Ramadan dan Aidilfitri. Kalau ini menjadi tekad kerajaan dan sementara kita sedang dalam kajian menyeluruh skim gaji dan upah progresif, sektor swasta terutama yang mencatat keuntungan yang lebih besar patut menggunakan peluang ini menambah kadar upah bagi pekerja di sektor swasta. Pasal kuat sangat tu.